Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera kepada semua pendengar. Berita seterusnya bertajuk Bajet 2023 sekadar gula-gula pilihan raya. Berita penuh, Bajet 2023 bernilai RM369.34 bilion, di mana RM272.34 bilion adalah untuk perbelanjaan mengurus, manakala untuk pembangunan bernilai RM97 bilion. Sektor sosial mendapat peruntukan terbesar dalam perbelanjaan mengurus, iaitu RM108 bilion. Bajet kali ini tidak berbeza dengan sebelumnya ketika negara melalui fasa pemulihan dalam membina ketahanan nasional yang memerlukan pengurusan lebih efektif dan sifar ketirisan. Keadaan keberhutangan negara masih tinggi, iaitu RM1.4 trilion. Hutang 1MDB masih berbaki RM25.9 bilion, di mana pada tahun 2019 semasa kerajaan PH usaha mengambil balik aset 1MDB yang berterusan hingga 2022 telah berjaya mengembalikan RM19.3 bilion. Ini termasuk pendakwaan jorong besar mantan PM Najib Razak semasa PH telah memulihkan imej negara di mata dunia. Apa yang membezakan bajet kali ini hanyalah pengenalan pemetaan SDG, Sustainable Development Goals, dalam sektor-sektor yang diperuntukkan berpandukan 17 agenda SDG, di mana sektor pendidikan dan pengukuhan institusi dan keadilan merupakan dua sektor terbesar yang mendapat peruntukan masing-masing RM78 bilion dan 67 bilion. Ia hanya pemetaan dan bukan peralihan dasar baharu. Pembangunan hijau mendapat tempat sebagai keperluan Malaysia memasuki fasa 70% mengurangkan penyahan karbon pada 2024. Namun, dasar agresif dan holistik masih jauh dari pencapaian selagi ESG, Environmental, Social and Governance, tidak menjadi ekosistem dalam membangunkan negara. Buktinya, pengukuhan kepada keberkesanan mengelak ketirisan masih lagi tidak diperincikan dan dipertegaskan. Bajet ini adalah business as usual dalam anugerah kontrak tanpa penegasan kepada perlunya tata kelola yang hal tulus dan bertanggungjawab. Isu LCS dan OPV dalam keperluan menjaga keselamatan maritim negara berpotensi untuk berulang lagi dalam pembekalan aset keselamatan negara. Mendanai parti politik dan mengkayakan oligark tidak ditangani, dan rasuah dalam kontrak kerajaan menjadi sistematik dan sudah membara. Satu akta baharu untuk perolehan kerajaan GPA yang lebih tulus diperlukan, begitu juga akta fisikal bertanggungjawab FRA untuk memantau perolehan dan tata kelola keuangan dalam kontrak kerajaan. Bajet 2023 tidak memperkenalkan komitmen menangani rasuah. Kerajaan terpaksa berbelanja RM485 juta dalam bajet untuk penyelenggaraan semua kapal dan bot APMM yang usang bagi memastikan keselamatan kawasan maritim negara. Isu 3 biji offshore petrol vessel OPV bernilai RM739 juta masih gagal disiapkan sejak anugerah rundingan terus pada tahun 2017, walaupun RM500 juta telah dibelanjakan. 6 buah kapal LCS untuk TLDM pula dengan peruntukan RM9 bilion masih gagal disiapkan, walaupun 6 bilion telah dibelanjakan. Kajian Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mendapati berlaku ketirisan di dalam agihan kontrak terhadap kontraktor Bumiputra 10% hingga 15% daripada nilai kontrak diagihkan kepada pelobi atau orang tengah, manakala 13% hingga 15% lagi diagihkan kepada kumpulan politik dan birokrat. Dengan spekulasi PRU akan diadakan sebelum hujung tahun 2022, bajet 2023 hanyalah gula-gula tanpa ada intipati untuk mendapati masalah yang lebih besar, yaitu rasuah yang mengakibatkan anggota keluarga Malaysia
yang lebih besar merana kerana keperluan bajet pembangunan sepatutnya dapat dinikmati lebih dari RM97 bilion yang diperuntukkan dalam bajet 2023. Berita ini dipetik daripada sahabudin.com.net.